Mohon admin untuk enable saya untuk share screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ini untuk menyambung pengajian hadis al-fitan, ahadits al-fitan wal mubasysyirat, ataupun hadis-hadis akhir zaman. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini walaupun secara maya berada di tempat yang jauh, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita dan keberadaan kita dalam majlis seperti ini menjadi suatu asbab dipermudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bicarakan dan bahaskan pada malam ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung lagi perbahasan kita berkenaan dengan tanda-tanda kecil, alamat as-sughra, alamatus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan lihat pada hadis yang ke-15. Saya dipahamkan kita sudah sampai ke hadis yang ke-15. Insya-Allah kita akan bacakan matanya, terjemahannya, dan insya-Allah saya akan huraikan sekadar yang mampu untuk kita memahami hadis ini dengan baik, insya-Allah. Hadis yang ke-15 tajuknya ialah kemunculan pelbagai bentuk fitnah. Kemunculan pelbagai bentuk fitnah. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atan 'azimatan yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah da'watuhuma wahidah wa hatta yub'atha dajjalun kazzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah wa hatta yuqbada al-'ilm wa takthura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tazhara al-fitan wa yakthura al-haraj wa huwa al-qatl wa hatta yakthura fikum al-mal fayafidha hatta yuhimma rabb al-mal man yaqbalu sadaqatah wa hatta ya'ridahu alayhi فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadinya kiamat sehingga berlakunya peperangan di antara dua kumpulan yang besar, di mana terjadinya pembunuhan yang dahsyat. Kedua-duanya membawa satu seruan dan tidak berlakunya kiamat sehingga munculnya dajjal-dajjal pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang kesemuanya. Yang jumlahnya hampir 30 orang kesemuanya mendakwa diri mereka sebagai rasul yang diutus Allah. Dan tidak berlakunya kiamat sehingga ilmu dihilangkan. Banyaknya berlaku gempa bumi dan masa terasa singkat. Munculnya pelbagai fitnah dan banyaknya berlaku al-haraj, iaitu pembunuhan. Dan tidak berlakunya kiamat sehingga harta melimpah ruah, hingga kan pemiliknya tercari-cari yang mahu menerima sedekahnya, sehingga kan orang yang ditawarkan itu berkata, aku tidak memerlukannya. Dan tidak berlakunya kiamat sehingga manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Dan tidak berlakunya kiamat sehingga seseorang lalu di perkuburan lantas berkata, alangkah baiknya jika aku berada di dalam kubur itu. Dan tidak berlakunya kiamat sehingga terbitnya matahari dari barat. Apabila manusia menyaksikan perkara itu berlaku, lantas kesemuanya beriman. Itulah seperti yang disebutkan dalam firman Allah, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Dan ketika terjadinya kiamat itu, dua orang yang sedang jual beli pakaian terhenti berjual beli tanpa sempat mengemasnya. Dan ketika terjadinya kiamat itu, seseorang yang membawa pulang susu tidak sempat meminumnya. Dan ketika terjadinya kiamat itu, seseorang yang sedang memperbaiki telaganya tetapi tidak sempat meminumnya. Dan ketika terjadinya kiamat itu, seseorang yang sedang menyuap makanan ke mulutnya pun tidak sempat menjamahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita beberapa tanda-tanda kecil kiamat, kemudian disusuli dengan satu daripada tanda-tanda besar kiamat, dan disusuli selepas daripada itu dengan disebutkan ahwalul qiyamah, iaitu suasana ketika mana berlakunya kiamat. Jadi hadis ini walaupun hadis yang pendek tetapi menggabungkan tiga elemen ataupun unsur utama di dalam kejadian-kejadian yang bakal berlaku sebelum kiamat, iaitu tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar dan juga keadaan dan situasi ketika mana terjadinya kiamat. Nah, itu secara umum kalau kita boleh klasifikasikan kejadian-kejadian dan peristiwa yang disebutkan dalam hadis ini adalah tiga bahagian. Bukan kesemuanya tetapi sedikit daripada tanda-tanda kecil. Satu daripadanya adalah tanda-tanda besar, dan yang terakhir disebutkan tentang keadaan ataupun suasana ketika mana berlakunya kiamat. Saya cuba untuk huraikan hadis ini, selesaikan huraian hadis ini pada malam ini, sebab kalau tak selesai kita akan sambung selepas raya nanti insya-Allah. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pertama Nabi sebut tentang satu kejadian yang besar, iaitu hatta taqtatila fi'atani azimatan. Tidak akan terjadinya kiamat sehingga berlakunya suatu peperangan
suatu peperangan yang berlaku sifatnya ialah yakunu bainahuma maqtalatun azimah. Yang berlaku peperangan ini, apabila berlakunya peperangan ini menatijahkan kematian yang amat ramai. Menatijahkan kematian yang amat ramai. Dan sifat yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah da'watuhuma wahidah. Bahawa dua golongan ataupun dua kelompok yang bertembung ini, yang berperang ini membawa satu seruan yang sama. Membawa seruan yang sama. Baik, kita bahaskan dahulu kejadian ataupun peristiwa ini. Jika kita lihat kepada tafsiran para ulama terhadap kejadian ini, iaitu peperangan yang menatijahkan kematian yang ramai dan pertembungan dan peperangan itu tercetus di antara dua kumpulan yang mempunyai seruan yang sama. Sebahagian para ulama, jika tidak salah seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan pertembungan dan peperangan tersebut telah pun berlaku. Telah pun berlaku pada awal pemerintahan ataupun khilafah Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu sebuah peperangan yang dipanggil sebagai Ma'rakatu Siffin, peperangan Siffin. Jadi ini sebagian para ulama tafsirkan kejadian tersebut berlaku pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu peperangan As-Siffin yang berlaku di antara dua kumpulan yang besar, iaitu tentera di bawah pimpinan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga kumpulan tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam peperangan tersebut, kalau kita lihat, kalau kita ingin imbas kembali, kita ingin imbas kembali bagaimanakah tercetusnya peperangan Siffin. Peperangan Siffin tersebut, kalau kita lihat, permulaannya adalah apabila berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Uthman bin Affan, kita tahu bagaimana berlakunya di hujung khilafah beliau. Beliau dibunuh oleh puak-puak pemberontak dalam keadaan dikepung rumahnya, dalam keadaan beliau membaca Al-Quran, dan akhirnya berlakulah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Setelah Sayyidina Uthman bin Affan meninggal dunia ataupun syahid, dibunuh, maka setelah daripada itu mestilah dilantik seorang pemimpin, seorang khalifah yang akan memimpin umat Islam. Lalu dicadangkan antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk naik menjadi khalifah umat Islam pada ketika itu. Namun apa yang berlaku ialah apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib naik menjadi khalifah pada ketika itu, berlaku tuntutan daripada ahli keluarga Sayyidina Uthman bin Affan agar peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan ini disiasat dan pembunuhnya diambil tindakan oleh khalifah yang dilantik, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Dan antara yang mempelopori tuntutan agar pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan ini dihakimi dan diadili ialah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, yang mana pada ketika itu beliau adalah gubernur umat Islam di Syam, gubernur wakil kepada khilafah Islam di Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan berada di Syam sebagai seorang gubernur. Jadi Muawiyah dan Uthman adalah dalam susu galur keluarga yang sama, maka dia menuntut agar Khalifah Ali bin Abi Talib untuk menjalankan siasatan dan menghukum orang yang telah membunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Malangnya kita tahu bahawa untuk menghukum pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan bukanlah satu perkara yang mudah. Kerana perkara itu berlaku dalam keadaan yang sama-samar dan tidak dapat dikenal pasti siapakah yang membunuh dan melakukan pembunuhan tersebut. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib tak mampu melaksanakan dan akhirnya menyebabkan tuntutan tersebut tidak terlaksana. Maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mahu mengiktiraf pelantikan Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah Islam pada ketika itu. Ialah kalau kita lihat, apabila dilantik seorang khalifah, maka yang pertama sekali ialah mestilah diberikan
al-wala, iaitu diberikan bai'ah, sumpah taat setia kepada khalifah agar khalifah boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Namun akibat tuntutan yang tidak dilaksanakan, yang tidak dapat dilaksanakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka Sayyidina Muawiyah tidak memberikan bai'ah taat setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka akibat daripada itu, ringkas ceritanya, Sayyidina Ali bin Abi Talib pun mempersiapkan, kalau kita lihat dalam pemerintahan, tidak memberikan taat setia kepada khalifah itu adalah satu perkara yang sangat besar. Bukan perkara yang remeh yang kita boleh pandang. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mempersiapkan tenteranya, memberikan dua pilihan kepada Sayyidina Muawiyah, iaitu sama ada mengisytiharkan taat setia kepada khalifah ataupun meletakkan jawatannya sebagai gubernur di Syam. Namun Sayyidina Muawiyah enggan melakukan perkara tersebut, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mempersiapkan tenteranya untuk mengugut Sayyidina Muawiyah agar memberikan taat setia kepada khalifah pada ketika itu. Dan akhirnya berlakulah apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib bergerak membawa angkatan tentera, dan diketahui oleh Sayyidina Muawiyah juga, dan beliau juga mempersiapkan angkatan tentera, lalu mereka bertemu di satu tempat yang dipanggil sebagai Siffin, berdekatan dengan sungai Euphrates di Iraq hari ini, dan disitulah berlakunya pertemuan. Kita tahu dalam peristiwa tersebut adanya peristiwa tahkim. Tahkim iaitu apabila berlakunya pertemuan dan salah satu pihak dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib hampir menang, dan ketika itu berlakunya sedikit helah dalam peperangan dan akhirnya membawa kepada tahkim, dan daripada peristiwa tahkim tersebut Sayyidina Ali bin Abi Talib akhirnya terlepas sebagai khalifah Islam, dan Sayyidina Muawiyah mengambil tampuk pemerintahan umat Islam. Dan ketika tahkim itu jugalah munculnya beberapa puak yang kita panggil sebagai Khawarij, iaitu mereka yang tidak bersetuju dengan peristiwa tahkim tersebut, lalu mereka keluar meninggalkan, mereka asalnya daripada pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib, keluar meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan menghukumkan sesiapa sahaja yang menerima peristiwa tahkim sebagai kafir. Jadi di situlah titik tolak bermulanya golongan Khawarij, yang mana asalnya mereka adalah kerana ketidakpuashati disebabkan politik ketenteraan, dan akhirnya pada hari ini kalau kita lihat puak Khawarij terkenal dengan tindak tanduk dan gerakannya yang ekstrim. Mungkin tuan-tuan dah baca hadis yang ke-14, bagi para ulama hadis yang ke-14 merujuk sifat tersebut kepada puak Khawarij, dan mereka ini keluar daripada peristiwa tahkim. Dan akhirnya daripada perangan tersebut, kalau kita lihat yang kita nak ceritakan di sini ialah natijah pertembungan di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib, tentera Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan juga tentera Muawiyah bin Abi Sufyan. Peperangan tersebut telah mengorbankan hampir ataupun lebih kurang 70,000 di kalangan para sahabat yang mati syahid pada ketika itu. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini telah berlaku, dan ini bukanlah suatu peristiwa yang kecil, bahkan ini satu peristiwa yang besar berlaku di kalangan para sahabat. Dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, dua sifat yang utama iaitu berlakunya pembunuhan yang sangat banyak dan da'watuhuma wahidah, iaitu kedua-duanya membawa seruan yang sama, iaitu seruan Islam. Jadi itulah di antara yang ditafsirkan oleh para ulama tentang kejadian yang berlaku, yang telah pun berlaku, pada ketika itu, pada tahun ke-36 Hijrah, di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidina Muawiyah yang menatijahkan kematian dan syahid di kalangan para sahabat yang sangat ramai. Wallahu alam, itu adalah ijtihad para ulama, dan itu pun telah berlaku di dalam sejarah umat Islam pada ketika itu. Ada banyak perkara menarik untuk kita bahaskan sebenarnya dalam peperangan Siffin ini, tapi mungkin tiada kesempatan masa, tapi insya-Allah kita akan lihat pada masa-masa yang lain insya-Allah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, sebelum kita pindah kepada yang kedua, iaitu tanda kiamat yang kedua, kemunculan
kumpulan ataupun para dajjal yang pendusta hampir 30 orang. Sebelum kita ceritakan yang itu, suka untuk saya sebutkan bahawa apabila kita membahaskan dan membaca pertelingkahan yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, jadi kita sebenarnya perlu untuk mengambil tindakan tawakuf. Sikap kita apabila kita membaca pertelingkahan di kalangan para sahabat yang membawa kepada peperangan dan sebagainya, sikap kita ialah untuk tidak melibatkan diri dalam mana-mana puak yang mengecam dan menjatuhkan kredibiliti para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kenapa saya sebutkan begitu? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Allah sebut dalam Al-Quran, umat itu, generasi itu telah pun berlaku. Bagi mereka apa yang mereka buat dan bagi kamu apa yang kamu buat. Maknanya kalau kita sibuk untuk mencari siapakah yang salah, siapakah yang benar, dan kita sibuk menghukum sahabat mana yang betul, sahabat mana yang salah, sebenarnya kita melakukan sesuatu yang tidak ada kena-mengena pun dengan diri kita. Bahkan kita menyibukkan diri kita dengan perkara yang tak sepatutnya. Sebab apa saya sebutkan begini? Kerana ada di sana kumpulan-kumpulan yang sangat bekerja keras untuk membuktikan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in bahawa sahabat ini kafir, sahabat ini tidak kafir dan sebagainya. Itulah antaranya puak Khawarij. Mereka ini sangat berusaha bersungguh-sungguh untuk mengkafirkan sebahagian para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka telah pun beristihad. Mereka telah pun berusaha bersungguh-sungguh beristihad untuk menentukan tindakan yang paling tepat pada perkiraan mereka, maka biarlah Allah Subhanahu wa taala menilai dan menghukum apa sahaja yang mereka buat, dan kita tidak perlu untuk mengotori lidah kita dan tangan kita daripada mencerca para sahabat Nabi, kerana Nabi SAW melarang kita untuk mencerca para sahabat baginda. La tasubbu ashabi, janganlah kamu cerca dan janganlah kamu kecam para sahabatku. Walau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, disebut. Kalaulah seseorang daripada kamu menginfakkan sebesar Uhud emas, pahala itu tidak akan sama sekali sampai ataupun setaraf dengan satu cupak ataupun setengah cupak daripada pahala para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Jadi kita tak perlu untuk mengotorkan diri kita dalam mencari siapakah yang salah, siapakah yang benar. Tinggalkanlah zaman itu perselingkahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menilai dan menghukumnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tentang tanda yang kedua, iaitu kemunculan dajjalun kazzabun. Kemunculan dajjalun. Dajjalun ini kalau kita lihat adalah kalimah jamak. Kalimah jamak daripada kalimah dajjalun. Dajjalun, satu dajjal. Tapi kalau kita sebut dajjalun, maknanya banyak dajjal. Dajjalun satu, dajjal satu. Kalau dajjaluna di sini ialah kalimah jamak. Kazzabun, dan maksudnya kazzab iaitu pendusta. Sebenarnya kalau kita lihat kepada kalimah dajjal, apa maksud kalimah dajjal? Ini pun kita orang selalu guna. Kita orang Melayu pun kadang-kadang bila kita tak puas hati dan marah pada orang, kita dajjal sungguh kita panggil. Jadi kita gunakan kalimah ini untuk menyampaikan suatu kritikan ataupun kutukan kepada orang lain. Apa maksud dajjal? Apa maksud kalimah dajjal? Dajjal kalau kita lihat dari sudut bahasanya bermaksud at-tamwih ataupun at-taghtiyah, ini menutup. Menutup ataupun takhlid, mencampur aduk. Kalimah dajjal itu dari sudut bahasanya bermaksud mencampur adukkan sesuatu ataupun menutup sesuatu. Kalau kita lihat di sini, maksudnya ialah dajjalun, maksudnya ialah mencampur aduk di antara kebenaran dan juga kebatilan, dan juga menutup kebenaran. Ataupun dalam arti kata yang lain, bila kita guna kalimah dajjal, ia bermaksud pendusta, pendusta besar.
Jadi Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini dajjalun kazzabun. Tak cukup dengan kalimah dajjal itu sendiri membawa maksud pendusta. Nabi sebut lagi sifat kazzabun, pendusta. Maknanya berganda sifat pendusta yang ada pada mereka. Dan dalam hadis ini kalau kita lihat kemunculan kumpulan ataupun para dajjal ini, dia bukanlah yang dimaksudkan dengan kemunculan dajjal yang besar yang akan muncul sebagai salah satu di antara tanda kiamat. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah dajjal kecil yang akan muncul sebelum munculnya dajjal yang besar yang kita akan bacakan dan bahaskan dalam tajuk berkenaan dengan dajjal, kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal sebagai salah satu tanda kiamat yang besar. Dan Nabi SAW sebut kepada kita dalam hadis ini, jumlah mereka ini, dajjal-dajjal kecil ini yang akan muncul hampir kepada 30 orang. Dan yang sifat yang paling utama yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Bahawa setiap daripada dajjal yang hampir 30 orang ini muncul dan mereka akan mendakwa kenabian. Mereka akan mendakwa kerasulan. Jadi maknanya mendakwa kerasulan, mendakwa menjadi seorang nabi, mendakwa menjadi seorang rasul pasti adalah suatu kedustaan. Kerana tidak ada lagi nabi dan rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita surut sejarah umat Islam daripada zaman Nabi SAW sehinggalah kepada zaman kita pada hari ini, kita akan dapati bahawa mereka yang muncul dan mendakwa kenabian ini lebih daripada 30 orang. Lebih daripada 3 orang. Kalau kita nak tengok sikit lah, saya bawa sedikit bagaimana yang berlaku pada zaman Nabi sendiri. Pada zaman Nabi sendiri pun telah muncul seseorang yang mendakwa sebagai Rasul yang kita tahu sebagai Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab muncul pada zaman Nabi. Ketika Nabi ada pun dah ada orang yang berani mendakwa menjadi Rasul. Itu hebat orang yang melakukan pendustaan pada zaman Nabi SAW. Dan Musailamah Al-Kazzab diperangi dan akhirnya dibunuh pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Musailamah Al-Kazzab ni muncul di Wadi Al-Yamamah, di satu lembah Al-Yamamah, dan sebenarnya bukan dia seorang sahaja yang muncul dan mendakwa sebagai Rasul pada zaman Nabi, bahkan ada lagi seorang yang dipanggil sebagai Al-Aswad Al-Ansi juga muncul pada zaman Nabi daripada Yaman yang mendakwa dia adalah Rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini Al-Aswad Al-Ansi ini diperangi dan dibunuh pada zaman Nabi SAW. Cuma dia tak terkenal macam Musailamah Al-Kazzab. Dan kalau kita sorot lagi sejarah kita, sejarah umat Islam ni banyak sangat yang terdapat di zaman Khalifah Abu Bakar pun ada, namanya Tulaihah bin Khuwailid yang muncul pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Sajjaj At-Tamimah daripada Bani Tamim. Kemudian Al-Haris Al-Kazzab. Sebut banyak, kalau kita buat senarai tersebut akan lebih daripada 30 orang. Jadi bagaimana yang disebutkan Nabi SAW bahawa jumlah mereka ini 30. Sedangkan kalau kita lihat dalam sejarah, jumlah mereka yang mendakwa sebagai Nabi lebih daripada 30. Jadi kata para ulama, yang dimaksudkan dengan 30 orang Dajjal ini ialah merujuk kepada para pendakwa yang menjadi Rasul yang mempunyai kesan dan pengikut yang ramai. Yang itu yang dikira daripada, yang boleh dikira satu daripada 30. Maknanya kalau sekadar dia seorang diri mendakwa menjadi Rasul, tiada ada pengikut, dakwaannya itu tidaklah meluas, maka tidak dikira sebagai salah satu daripada 30. Cuma saya pun tak jumpa lagi satu ihsa ataupun statistik yang dikira secara tepat siapakah mereka yang hampir 30 orang yang mempunyai pengikut yang ramai dengan dakwaan bahawa dia adalah seorang Nabi ataupun Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam masyarakat Melayu kita pun tak kurang, ada juga partisipannya ataupun orang yang terlibat daripada orang Melayu kita
pun terlibat dalam mendakwa sebagai rasul. Videonya masih lagi ada di YouTube, tuan-tuan boleh tengok. Saya akan sebutkan nanti insya-Allah. Dan antara di zaman semasa ini yang kalau kita lihat banyak tersebar di internet adalah antaranya yang masyhur mendakwa sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah, iaitu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ini pun sama juga mendakwa sebagai seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Maka ini adalah termasuk di dalam golongan Dajjalun Kadzabun yang mendakwa sebagai Rasulullah. Baik. Kalau kita lihat sedikit sebanyak, saya ingin buka sedikit perbahasan berkenaan dengan dakwaan menjadi Rasul ini. Apakah ciri-ciri ataupun apakah titik tolak hujah yang digunakan oleh mereka yang mendakwa sebagai Rasul? Saya buat rumusan secara pantas. Baik. Antaranya ialah apabila seseorang itu mendakwa sebagai Rasul, biasanya ada beberapa dakwaan yang kalau kita lihat ada pada setiap yang mendakwa sebagai Rasul. Mereka akan mendakwa sebagai Rasul dan dibawa dengan beberapa bukti yang tidak jelas. Antaranya ialah mereka mendakwa mereka didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mereka kata dia berjumpa dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril kata dia adalah wahyu yang diutus dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita kalau ada orang dakwa dia jumpa dengan malaikat Jibril, dia mungkin dakwa juga dia adalah seorang rasul. Ini pernah berlaku kepada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dia juga adalah antara yang mendakwa sebagai rasul dengan bukti didatangi oleh malaikat Jibril melantik dia sebagai rasul. Kemudian antara ciri-ciri yang lain ataupun titik tolak hujah mereka yang lain, dakwaan mereka yang lain sebagai rasul ialah mereka menzahirkan kecintaan terhadap Ahlul Bait, terhadap ahli keturunan dan keluarga Nabi SAW. Jadi mereka masuk mendakwa sebagai pecinta ataupun sebagai ahli daripada keturunan Nabi SAW. Daripada situ mereka mungkin dapat mengumpulkan pengikut dan mungkin akhirnya membawa kepada dakwaan bahawa mereka itu adalah rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia ini bila terlalu ramai pengikut, ramai orang yang memuja, ramai orang yang memuji, maka dia akan mungkin mendorong dia untuk mendakwa sesuatu yang tidak layak bagi diri dia. Kemudian antaranya ialah antara ciri-ciri lain yang dibawa ataupun dakwaan lain yang dibawa oleh seseorang pendakwa Rasul yang dusta, iaitulah membawakan hadis-hadis yang palsu dan juga hukum hakam ataupun akidah-akidah yang palsu yang tidak benar sama sekali di dalam Islam. Bahkan perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tukum minal ahadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Rawahu Muslim. Nabi sebut dalam hadis akan ada di akhir zaman nanti dajjalun kadzabun, dajjal pendusta. Ya'tukum minal ahadis, mereka bawa hadis-hadis. Bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, hadis yang tak pernah kita dengar, tak pernah ibu bapa kita, datuk nenek kita dengar, tak pernah didengari oleh para ulama kita, dibawa hadis-hadis yang palsu. Dengan hadis-hadis tersebut, maka dia dakwa dirinya sebagai seorang rasul, dakwa diri dia dengan kenabian dan sebagainya. Maka Nabi pesan kepada kita, fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kamu terhadap diri kamu dan hati-hatilah kamu, jauhkanlah mereka daripada diri kamu, la yudhillunakum wa la yaftinunakum, supaya jangan mereka menyesatkan kamu dan jangan mereka itu menimbulkan fitnah terhadap diri kamu. Ini salah satunya. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam menerima hadis dan juga riwayat yang disandarkan terhadap Nabi SAW, kerana ini adalah salah satu daripada ciri-ciri ataupun dakwah ataupun hujah yang dibawa oleh pendakwa sebagai nabi dan juga rasul yang palsu di akhir zaman.
Dan yang terakhir yang nak sebutkan juga antara ciri-ciri yang ada pada pendakwa Rasul ataupun Nabi yang palsu ini ialah mereka menafsirkan Al-Quran dengan cara yang batil. At-ta'wil al-batil lil Quran al-Karim. Ayat Quran itu sahih, ayat Quran itu mutawatir, tetapi takwilan dan tafsirannya itu yang batil, yang palsu. Yang ini kalau kita lihat banyak juga berlaku. Saya nak bawa contoh tadi yang tersebut dalam salah seorang rasul yang Rasul Melayu yang kita pernah dengar. Contohnya ialah apabila ditanya kepada dia, kenapa kamu, apa bukti yang kamu dakwa ini kamu ini adalah rasul yang dilantik oleh Allah? Maka dia kata, dijawab, ketika mana saya membaca surah Yasin, saya sedar bahawa saya telah pun dilantik oleh Allah sebagai rasul. Maka orang pun tanya, mana ayat dalam surah Yasin yang bukti yang mengatakan bahawa kamu dilantik menjadi rasul? Dia pun kata ayat innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Maksudnya sesungguhnya kamu adalah daripada kalangan para rasul. Maka dia pun kata, oh saya ketika itu Allah berbicara kepada saya, melantik saya sebagai rasul. Nampak? Ayat Quran dibaca dan dia faham. Bila Allah sebut innaka laminal mursalin, dia kata Allah lantik dia sebagai rasul. Maka tadi orang yang kata, kalau begitu tuan, saya baca saya pun rasul. Jadi orang berbahas dengan dia. Saya baca saya pun rasul. Orang lain baca orang lain pun jadi rasul. Dia kata jawapan dia, Allah bercakap dengan saya, Allah tak bercakap dengan kamu. Habislah. Habislah poin kita nak berbahas. Sebenarnya berbahas dengan orang yang mendakwa sebagai Nabi palsu bukan cara perbahasan. Mereka ini mesti dikekang daripada menyampaikan dakwah dan ajaran palsu mereka, dan mereka mesti dibasuh dan juga dididik semula, ditarbiah semula untuk kembali. Sebenarnya kenapa kita tidak boleh berdakwah, tidak boleh berhujah dengan mereka? Kerana mereka tidak ada metodologi. Mereka tidak ada panduan yang khusus dalam berdakwah, dalam berhujah. Sebab tu apa sahaja hujah yang kita guna, mereka tetap akan ada jalan dan juga dakwaan lain yang mungkin menyelamatkan dakwaan mereka sebagai rasul ataupun apa-apa sahaja dakwaan yang sesat. Baik. Jadi begitulah kalau Nabi sebut akan muncul pelbagai lagi dakwaan-dakwaan daripada para dajjal yang kecil yang mendakwa kenabian, dan pasti Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal yang besar, apabila datang nanti Dajjal yang besar, dia tidak mendakwa kenabian, tetapi dia mendakwa ketuhanan. Al-Masih Ad-Dajjal apabila munculnya, dia mendakwa uluhiyah. Dia mendakwa ketuhanan. Jadi dia nak orang beriman kepada dia. Sebab tu kita kata Dajjal ni Dajjal kecil sebab dia mendakwa sebagai rasul, tapi Al-Masih Ad-Dajjal yang besar apabila munculnya, dia mendakwa ketuhanan. Baik. Baik, seterusnya kalau kita lihat dalam hadis ini, seterusnya Nabi SAW sebut kepada kita, hatta yuqbadha al-ilmu, sehingga diangkat ilmu. Qabdul ilm. Ini pun panjang juga kalau kita nak bahaskan secara teliti. Di antara tanda-tanda akhir zaman ialah ilmu diangkat. Ini pun telah pun kita baca dalam hadis yang lain. Raf'ul ilm wa zuhurul al-jahal. Diangkat ilmu dan munculnya kejahilan di dalam masyarakat Islam. Saya tegaskan bahawa ilmu yang dimaksudkan di sini ialah al-ilmu bisyariah, al-ilmu billah, al-ilmu anillah, al-ilmu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bil Islam. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu Islam, ilmu tentang syariat, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, bukan ilmu matematik, bukan ilmu sains, bukan ilmu geografi, bukan ilmu perubatan dan sebagainya. Kenapa? Kerana kalau kita lihat zaman kita pada hari ini, pencapaian manusia dalam ilmu-ilmu selain ilmu agama semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang. Teknologi kita yang dahulu tak pernah kita terbayang, hari ini kita mampu guna. Contohnya telefon, dulu kita guna telefon public phone yang besar. Siapa yang terbayang 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kita tidak pernah terbayang kita akan mampu menggunakan telefon dengan cara yang begitu kecil, boleh dibawa ke mana-mana. Siapa pernah terbayang kita boleh buat kuliah secara online begini pada tahun 10 atau 15 tahun yang lalu. Nak guna internet pun cukup susah.
Jadi maknanya ilmu manusia, teknologi makin berkembang, tetapi yang akan diangkat ilmu daripada manusia ialah ilmu mengenal Allah, ilmu tentang hadis-hadis Nabi SAW, ilmu tentang syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dan ini jelas berlaku pada zaman kita pada hari ini. Berapa ramai di kalangan dalam masyarakat kita sendiri, anak-anak orang Islam kita yang buta Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok sendiri berapa banyak kajian yang telah pun dilakukan oleh Universiti Tempatan di salah sebuah negeri, bahawa hampir begitu ramai anak-anak orang Islam yang tak tahu membaca Al-Quran. Itu kalau kita di negara kita. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube bagaimana temu bual yang dibuat di Mesir, yang dibuat di negara-negara Arab, dibuat interview di jalanan, minta anak-anak muda yang sedang bermain di tepi jalan, main bola sepak, tanya, cuba baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas pun dia tak tahu. Itu orang Arab tu. Suruh baca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah baca pun tunggang langgang. Macam apa akibat? Mereka generasi muda yang umur belasan tahun, anak-anak yang masih kecil, mereka masih tak tahu membaca Al-Quran, tidak kenal surah-surah Al-Quran, apatah lagi dengan perkara-perkara yang lain. Mereka inilah yang akan membesar dan akan mengisi dalam masyarakat kita, mengambil kedudukan kita dan tempat kita sebagai pemimpin di dalam masyarakat. Dan kita boleh bayanglah apa yang akan berlaku di akhir zaman kelak apabila kita ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak tahu dan tidak mampu untuk membaca Quran dan tidak mahu untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian para ulama. Dengan kematian para ulama. Para ulama apabila mereka mati, apabila mereka pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang patah tidak akan tumbuh lagi berganti. Kalau kita sebut dalam istilah kita, patah tumbuh hilang berganti, tetapi tidak begitu kepada para ulama. Yang patah tidak lagi tumbuh, yang tumbuh tidak lagi sama seperti mana yang asal. Sebab ulama ini dia bukan sekadar menghafal. Kalau kita kata jadi alim tu boleh hafal Sahih Bukhari, dah jadi ulama. Ada PhD, ulama. Senanglah kalau begitu. Ada profesor, ulama. Itu bukan takrifan, itu hanyalah pintu-pintu yang membawa kepada ilmu. Siapa yang ada PhD, siapa yang ada profesor, siapa yang ada gelaran-gelaran, itu semua hanyalah gelaran semata-mata. Ulama ini ialah mereka yang benar-benar mempunyai ilmu dan benar-benar beramal dengan ilmu yang mereka ada. Bukan sekadar menghafal hadis macam kita hafal dan kita boleh bahas, tapi amalan kita entah ke mana, wallahu alam. Jadi moga-moga kita terselamat daripada perkara ini dan kita berikan tumpuan. Tuan-tuan tengoklah sendiri dalam sesi-sesi pengajian agama berapa ramai yang ikut. Dan kalau sesi-sesi bisnes online dan sebagainya, puluhan ribu yang menonton dan mengikuti sesi-sesi seperti itu. Jadi wallahul musta'an, moga-moga Allah Taala ampunkan dosa kita dan bantu kita daripada menyelamatkan diri kita daripada keadaan di mana kita jahil di dalam agama yang kita pegang ini. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis ini juga, watakthura az-zalazil, dan banyaknya berlaku gempa bumi. Ini pun juga saya tak perlu hurailah, kalau tuan-tuan nak buka statistik boleh cuba buka statistik. Semua tu ada dalam rekod. Bagaimana gempa bumi 10 tahun yang lalu dengan gempa bumi sekarang. 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Kita boleh tengok. Saya ada statistik tersebut tapi tak sempat untuk dikongsikan. Tetapi kalau kita lihat kadar pertambahan gempa bumi yang berlaku di atas bumi ni, di atas dunia ni, bukannya makin berkurangan tetapi semakin bertambah. Kalaupun statistik tersebut kita tak dapat jumpa, mudah jelah kita tanya diri kita. Kita yang duduk di Malaysia ni yang terselamat daripada lingkaran api, daripada orang-orang di Indonesia yang mereka selalu menghadapi gempa bumi, yang di Jepun dan sebagainya. Kita di Malaysia ni, dulu kalau kita nak merasai gempa bumi, sangat-sangatlah jarang. Kadang-kadang kita tak ingat pun bila pernah kita gempa bumi. Sedangkan kita, zaman kita ini, kalau kita tanyalah mak ayah kita yang dah berumur 60 tahun, 70 tahun, berapa kali dia pernah merasai gempa bumi di Malaysia ni contohnya. Mereka akan jawab, tak ingat, mungkin sekali, mungkin 2 kali. Tetapi kita yang hari ini ni, saya yang umur tak sampai pun lagi 40 tahun ini, dah merasai gempa bumi lebih daripada 3 kali. Merasai sendiri gempa bumi lebih daripada 3 kali.
Kalau nak cerita macam-macam lah. Tapi maknanya kekerapan gempa bumi itu berlaku semakin hari semakin kerap. Itu adalah sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi sebut wa yataqarabuz zaman, dan masa dirasakan begitu singkat. Baik. Masa yang singkat ini kalau kita nak bahaskan ada dua maksud. Ada dua maksud. Yang pertama, singkat masa itu dengan bermaksud zahabul barakah, iaitu hilangnya keberkatan pada masa. Hilangnya keberkatan pada masa. Apa maksud keberkatan? Maknanya masa yang ada banyak masa tapi manfaatnya sedikit. Kita ada banyak masa tetapi kita productivity kita menurun. Makin banyak masa makin tak boleh buat macam-macam. Masa berlalu dengan begitu pantas. Kalau kita sendiri pun 24 jam hari ini dengan 24 jam 15 tahun, 20 tahun yang lalu sama. Detiknya sama, kiraannya sama. Tetapi perasaan kita merasakan bahawa masa itu berlalu begitu pantas. Kita baru sahaja Ramadan tahun lepas, ini Ramadan nak datang pula. Baru sahaja masuk satu Ramadan, pejam celik dah 30 Ramadan. Tak rasa pun Ramadan tersebut berlalu dengan tak rasa pun nikmat Ramadan itu berlalu begitu pantas. Dah raya haji, kemudian berulang dan berulang masa. Begitu pantas kita merasakan. Tetapi pada kiraannya sama. Itulah maksudnya keberkatan masa tersebut hilang daripada diri kita. Masa banyak tetapi kita tak mampu untuk memanfaatkannya untuk kebaikan yang banyak. Masa banyak, kebaikan sedikit. Itu maksudnya hilang keberkatan daripada masa. Dan ini semua orang rasa, bukan kata orang Islam saja. Bahkan non-Muslim pun mereka rasa bahawa masa begitu pantas berlalu. Kemudian maksud yang kedua, masa pantas berlalu, iaitu masa berlaku dengan begitu pantas, berlaku perubahan masa secara hakiki. Berlaku perubahan masa secara hakiki, iaitu satu hari bukan lagi 24 jam, satu hari akan berlaku mungkin setahun, sebulan, seminggu dan seperti biasa. Yang ini berlaku pada zaman kemunculan Ad-Dajjal. Berlaku pada kemunculan Ad-Dajjal. Allah, kita akan bahaskan dalam tajuknya nanti insya-Allah. Kemudian Nabi SAW sebutkan kepada kita wa tazhara al-fitan, dan munculnya fitnah-fitnah yang banyak, macam-macam bentuk fitnah, dan semua yang kita bacakan tadi semua adalah sebahagian daripada fitnah yang muncul. Kemudian Nabi sebut lagi wa yakthura al-haraj wa huwa al-qatl, dan munculnya pembunuhan, al-haraj. Kalau kita lihat pada hari ini bagaimana situasi kematian disebabkan pembunuhan berlaku secara berleluasa. Antaranya ialah disebabkan oleh peperangan. Peperangan yang berlaku, contohnya konflik yang berlaku di Palestin, konflik yang berlaku di Syria, konflik yang berlaku di Yaman, hari ini konflik yang berlaku di Ukraine dengan Rusia. Peperangan yang berlaku mencetuskan kematian yang begitu banyak. Dulu orang perang dengan pedang, dengan senjata api, dengan anak panah. Jadi bila berlaku peperangan, kematian itu mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Tetapi bila hari ini berlakunya peperangan, maka senjata yang makin canggih dengan senjata bomnya dan juga bom nukliernya dan juga bagaimana senjata pemusnah yang begitu canggih menyebabkan kematian yang begitu dahsyat. Bila berlaku peperangan, maka kematian itu berlaku dengan begitu dahsyat berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi itu yang kita lihat berlaku pada hari ini. Kemudian Nabi SAW sebutkan lagi dalam hadis ini, wa hatta yakthura fikumul mal, dan harta melimpah ruah, fayafiq, melimpah ruah, hatta yuhimmar rabbul mal, sampaikan orang yang ada harta tercari-cari orang yang ingin menerima sedekahnya. Lalu ditawarkan, ambillah sedekah ini. Dia kata, aku tak berhajat lagi kepada sedekah, aku tidak berhajat lagi kepada harta. Bilakah masa ini akan berlaku? Masa ini akan berlaku yang tepatnya ialah pada zaman kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Pada zaman kemunculan Al-Imam Al-Mahdi, pada ketika itu harta
akan melimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkatan ilmu, bukakan keberkatan dunia, keberkatan bumi, keberkatan langit, lalu harta melimpah ruah. Kalau kita bacakan nanti insya-Allah dalam hadis berkenaan dengan Imam Mahdi, bahkan dikatakan pada satu ketika dibuat pengumuman. Dan ini berlaku pada zaman Imam Mahdi. Diumumkan siapa lagi yang nakkan harta? Siapa lagi yang perlukan harta? Siapa lagi yang nakkan bantuan? Sehingga bangun seorang lelaki, dia kata, aku nak harta, aku perlukan bantuan. Maka dikatakan kepadanya, pergilah kamu kepada penjaga gudang. Dia pun pergi kepada penjaga gudang, lalu penjaga gudang pun bukalah gudang dia, masuk ke dalam gudang tersebut, lalu dikaut, dihimpunkan harta tersebut, sehingga dia rasa menyesal tentang sikapnya itu. Kenapa dia menyesal? Kerana orang lain tak pedulikan harta. Orang lain tak pedulikan lagi untuk mengumpulkan wang, tidak pedulikan lagi untuk mengumpulkan harta yang banyak. Kerana pada ketika itu, orang yang beriman, mereka menumpukan masa dan tenaga mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kiamat sudah hampir. Lalu orang lelaki tadi, bila dikumpulkan harta dan wang yang sangat banyak, maka dia pun kata dia menyesal sebab orang lain tak peduli. Macam kita lah, kalau kita buat satu perkara yang orang lain tak kisah, kita sorang-sorang. Jadi kita tengok orang lain tak ada apa-apa, kita je yang sibuk buat. Jadi kita pun rasa malu. Kita pun rasa menyesal. Lalu lelaki tersebut dia kata, aku nak pulangkan balik harta yang aku ambil. Maka kata penjaga gudang, kami tidak menerima apa yang telah pun kami berikan. Ambil lah, paksa. Jangan buat hari ini tak ada lagi. Hari ini belum lagi berlaku. Terus saya kata, kalau hari ini ada manager bank, buka pintu, buka bilik kebal, buat suruhan. Siapa lagi nak harta? Memang habis licin lah. Sekarang ni memang licin. Jangan dibuat. Tapi zaman Imam Mahdi bermula dan berlanjut sehingga zaman zaman kemunculan Nabi Isa AS, manusia tidak lagi pedulikan kepada harta dunia. Manusia tidak lagi pedulikan kepada harta dunia. Jadi apa yang kita dapat manfaat daripada kisah ini, iaitu selagi bila sampai zaman itu kita ada harta dan kita nak sedekah, orang tak nak ambil. Jadi sekarang ini orang masih lagi memerlukan kepada harta, memerlukan kepada bantuan. Jadi gunakanlah peluang ini untuk kita beribadah dengan harta kita, iaitu bersedekahlah sementara di sana ada orang yang menanti-nanti sedekah kita. Berinfaklah sementara di sana ada orang yang masih lagi memerlukan kepada infak kita. Jangan sampai masa orang dah tak nak lagi, orang dah tak perlukan lagi kepada sedekah ataupun kepada infak dan bantuan harta, barulah kita nak bersedekah, maka tidak ada lagi guna pada ketika itu. Baik. Kemudian Nabi SAW sebutkan lagi kepada kita, hatta yatatawalan nasu fil bunyan, dan manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Ini kita tahu disebutkan dalam hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawi, iaitu bagaimana orang Arab orang Arab yang bertelanjang, berkaki ayam, bertelanjang, hampir bertelanjang, hidup berpindah randah. Yang dahulunya mereka itu mengembala kambing, tetapi mereka hari ini membina bangunan-bangunan yang tinggi. Ini antara tanda kiamat yang Nabi sebut kepada Jibril alaihissalam ketika mana ditanya tentang akhbirni an amaratiha. Ditanya kepada Nabi SAW oleh Jibril, beritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Nabi sebut sehingga munculnya manusia yang asalnya dahulu mereka hidup berkaki ayam, pakaian bertelanjang, dan mengembala kambing, dan dia tatawaluna fil bunyan, mereka akan membina bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini jelas kalau kita lihat di negara-negara Arab, negara-negara Teluk seperti di Dubai dan sebagainya, mereka dulu itu adalah kawasan padang pasir. Mereka adalah orang Arab nomad, hidup berpindah randah, mengembala kambing. Dahulunya di situ adalah kawasan mereka, dan hari ini di situlah tempat di mana bangunan-bangunan tinggi telah pun dibina, bangunan-bangunan pencakar langit dibina oleh mereka. Nabi SAW telah sebut dan kita sedang menyaksikannya dengan mata kepala kita. Kemudian Nabi SAW sebutkan lagi, wa hatta yamurra rajul biqabri rajul, sehingga kan seorang lelaki berlalu, seseorang itu lalu di perkuburan,
dan dia mengharapkan agar dialah yang berada di dalam kubur tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya dia merasa begitu tertekan dengan kehidupannya ini kerana tekanan yang dia hadapi untuk menjaga agamanya. Kerana tekanan yang dia hadapi untuk memelihara akidahnya. Tekanan yang dia hadapi kerana untuk dia memelihara amalannya. Maka dia mengharapkan kematian lebih baik daripada kehidupan. Ini pun walaupun tak berlaku sejelas, tapi hari ini kita dapat lihat betapa banyaknya perkara yang menggugat amalan kita, menggugat akidah kita, menggugat amalan syariat kita, sehingga kadang-kadang kita merasakan takut terhadap anak-anak kita, apa yang akan berlaku lagi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, apa lagi bentuk ancaman pemikiran dan juga budaya yang akan datang yang mungkin akan menggugat pegangan mereka terhadap agama mereka. Mungkin sampai satu tahap orang-orang yang beriman rasa mati itu lebih baik daripada hidup, dan dia disebabkan dia beriman, maka tekanan tersebut dia terpaksa hadapi. Orang beriman tidak akan membunuh diri. Berbeza dengan orang yang tertekan hidupnya kerana masalah duniawi, masalah hutang, masalah kehidupan dan sebagainya, kebiasaannya mereka membawa kepada tindakan membunuh diri jika tidak beriman kepada Allah. Jadi sebab itu akan berlaku keadaan di mana tekanan terhadap agama menyebabkan seseorang itu merasakan bahawa mati lebih baik daripada dia hidup. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, di sini berakhirnya sebahagian daripada tanda-tanda kecil yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian Nabi SAW sebutkan kepada kita satu daripada tanda-tanda besar, iaitu munculnya ataupun terbitnya matahari daripada barat. Wa hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, apabila terbitnya matahari daripada barat, manusia melihatnya dan semua orang nak beriman. Sekarang ni bila kita bicarakan tentang hadis akhir zaman, kita bicarakan tentang tanda-tanda kiamat, kita mungkin rasa betul ke ni nak berlaku ke belum dan sebagainya. Tetapi bila Nabi SAW sebut antara tanda-tanda kiamat, matahari akan muncul daripada tempat terbenamnya, ketika munculnya matahari daripada tempat terbenamnya, pada ketika itu tidak ada lagi keraguan di dalam hati manusia bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah satu perkara yang benar. Kita bangun-bangun tengok-tengok matahari tak muncul di tempat biasa, dia muncul di tempat di mana dia terbenam daripada barat. Maka ketika itu orang akan beriman. Amanu ajma'un. Mereka akan mula beriman. Tetapi pada ketika itu tidak ada lagi manfaatnya. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ketika matahari terbit daripada barat, tidak ada lagi manfaat. Orang yang belum beriman, baru nak beriman, tidak lagi diterima imannya. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun orang yang beriman baru nak buat amal soleh, pada ketika itu tidak ada lagi gunanya. Saya sebut tempoh untuk kita beramal ni ada expired date. Tempoh beramal ada dia punya tarikh tutup. Tempoh untuk beriman, tempoh untuk beramal ada tarikh tutup. Tarikh tutup yang paling, jika tarikh tutupnya adalah ketika ghargharah, ketika sampai roh di halqum, itu tarikh tutup yang khusus bagi setiap orang. Kalau masih hidup, kita ada tarikh tutup yang universal, iaitu ketika mana terbitnya matahari daripada barat, ketika itu tutup pintu daripada sesiapa yang nak beriman, sesiapa yang baru nak beramal, ketika itu tidak lagi ada manfaat kepada dirinya. Baik. Bab berkenaan dengan kemunculan matahari daripada barat ni kita akan bahaskan dalam bab yang akan datang nanti, insya-Allah secara khusus. Jadi saya sebutkan secara umum sahaja. Kemudian setelah daripada itu, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita suasana yang akan berlaku ketika hari kiamat, iaitu ketika itu manusia sedang sibuk untuk berjual beli. Ketika itu manusia sedang sibuk untuk memerah susu. Mungkin kalau kita faham pada zaman hari ini, mungkin sibuk lagi di pasar raya, beli makanan, beli susu, beli air, beli gula, beli untuk dibawa balik ke rumah. Tetapi ketika itu tidak sempat lagi untuk, ketika berlakunya kiamat, tak sempat lagi peniaga nak kemas barang jualannya,
tak sempat lagi kita orang-orang yang bawa makanan untuk keluarga tak sempat untuk dihidangkan, bahkan orang yang sedang nak suap makanan ke mulut pun tak sempat lagi masuk makanan itu ke mulutnya. Maka berlakunya kiamat, lalu hancurlah alam semesta seluruhnya. Cuma satu perkara yang kita syukuri, ketika saat hancurnya dunia dan alam semesta seluruhnya, tidak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada lagi orang yang beriman yang akan menyaksikan kehancuran dunia dan seluruhnya. Ketika itu hanya ada orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir. Mereka lah yang hidup di atas muka bumi. Dan ketika itulah berlakunya kiamat yang menghancurkan alam semesta seluruhnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi ringkasnya hadis ini, Masya Allah saya boleh huraikan 1 jam habis. Biasanya hadis ni kalau saya huraikan di surau ataupun di masjid 3 siri baru habis. Jadi saya minta maaf jugalah kerana pantas dan mungkin banyak perkara yang saya nak bahaskan tapi terpaksa dipendekkan. Moga kita tidak menangguhkan perbahasan hadis ni kepada sesi yang akan datang yang mungkin akan lambat lagi masanya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini memberikan satu kefahaman kepada kita dan menjadi satu rangsangan untuk kita terus beramal dan menjaga akidah dan iman kita daripada terpesong. Moga-moga Allah Ta'ala membantu kita dalam memelihara iman dan amalan kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya daripada apa yang kita bicarakan. Saya mohon maaf atas tersalah bicara dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Kita berhenti di sini insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang mendengar. Moga ada manfaatnya. Moga Allah Ta'ala merahmati kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah.